InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu. Insya-Allah kita menyambung beberapa perkara yang kita ingin bincangkan berkenaan dengan perkara yang terkini, iaitu berkenaan dengan operasi Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa. Jadi semalam kita sebut banjir, itu sebenarnya flood Al-Aqsa. Ada juga orang sebut flood Al-Aqsa, tapi lebih tepat digambarkan dalam bahasa Arab dekat taufan. Taufan ni maknanya storm. Kita panggil taufan lah juga kan. Jadi Taufan Al-Aqsa iaitu satu operasi yang telah dilakukan oleh pihak Gaza, pihak kepimpinan di Gaza, yang mereka kategorikan sebagai Hamas. Dan dalam operasi itu mereka telah melakukan serangan-serangan dan juga kita kata tangkapan, tawanan, dan juga mengambil alih tempat-tempat yang ada di bersempadan yang berdekatan dengan Gaza. Dan kita telah mendengar juga pada hari ini bagaimana pihak Israel di bawah kepimpinan Netanyahu telah pun mengisytiharkan banyak perkara. Antaranya dia telah mengisytiharkan untuk meratakan Gaza. Dia kata dia akan menghantar bom. Dia akan menghantar bom ke penempatan di Gaza. Ini respon daripada Netanyahu. Begitu juga respon daripada kita kata rakyat di Israel, di tempat dijajahan ataupun Yahudi lah kita kata. Mereka juga dalam keadaan yang ketakutan. Jadi perkembangan yang terkini sebagai mukadimahnya, kita mendapati bahawa on the ground force, pihak Brigade Al-Qassam telah membuat beberapa kejayaan, iaitu mereka telah berjaya menangkap hidup-hidup tawanan-tawanan yang baru dan juga tempat-tempat yang baru. Jadi tujuan mereka sebenarnya untuk menangkap tawanan semaksimal yang boleh lah, dan hidup-hidup supaya boleh ditukarkan dengan kita kata prisoner ataupun banduan-banduan yang telah ditangkap oleh Israel di sebelah kawasan yang dijajah oleh Israel. Dan begitu juga tetapi yang menjadi malang kepada kita ialah kita sebagaimana yang kita tahu bahawa pihak Israel memang dia sentiasa berada dalam keadaan yang melampaui batas. Sebagaimana yang kita telah mendengar, Netanyahu telah pun mengeluarkan kenyataan dia akan menghantar bom, meletupkan
rumah-rumah rakyat, ataupun kita kata civilian. Dia telah mengancam untuk membunuh seramai mungkin civilian yang ada sebagai membalas dendam. Ini dalam ucapan-ucapan dia. Malahan di dalam kata-kata ataupun ucapan-ucapan daripada pimpinan-pimpinan Amerika, Joe Biden sendiri, ataupun juga pimpinan-pimpinan dunia yang bersuara, maka mereka juga telah menyatakan sesuatu yang menyembelahi Israel. Seolah-olahnya Israel itu yang betul, seolah-olahnya Israel itu yang benar, yang menjadi mangsa, yang menjadi victim di sini. Dan walaupun sebenarnya kan kenyataan dia untuk membunuh civilian itu, menghantar bom dan roket ke rumah-rumah awam, penduduk, ataupun kita kata orang-orang awam, itu adalah merupakan satu yang salah dari sudut undang-undang international law. Begitu juga dengan undang-undang genocide law dan sebagainya lah. Kerana apa yang dilakukan itu sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku mengikut undang-undang mereka sendiri. Tapi tak apalah, insya-Allah. Cuma sebagai mukadimahnya, saya mungkin ingin menyatakan tentang bagaimana sebagai mukadimah daripada sambungan yang semalam tu. Saya harap mereka yang tidak mendengar semalam dapat mendengar yang semalam, sebab semalam kita ada bagi beberapa fakta yang berkenaan dengan peperangan ini. Dan kita menyatakan di sini bagaimana modus operandi media Zionis ini, mereka akan menimbulkan kenyataan-kenyataan, gambar-gambar, mesej-mesej, kata-kata, atau mungkin tangisan-tangisan yang menunjukkan bahawa yang menjadi mangsa ini ialah orang-orang Israel, orang-orang civilian yang digambarkan dibunuh oleh dia kata pengganas, ataupun dikatakan sebagai orang-orang yang nak merampas kebaikan, dan seolah-olahnya mereka lah yang sekarang ini under siege, mereka yang telah dikepung, mereka yang telah dijajah, mereka yang sedang dirompak, mereka yang sedang dibunuh. Jadi ini yang media menunjuk, sehingga kan sebahagian daripada orang Islam sendiri merasakan tak patut. Kenapa begini? Kenapa orang Islam pun bunuh orang civilian dan sebagainya. Jadi kita dah sebut semalam, saya akan sebut lagi sekali lah. Tapi inilah yang digambarkan oleh media yang ada pada hari ini, yang menunjukkan bahawa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang berat sebelah. Iaitu sebenarnya, apa yang sebenarnya berlaku sebenarnya ialah bahawa yang menjadi mangsa itu sebenarnya ialah Palestin itu sendiri. Orang Palestin itu sendiri yang menjadi mangsa, yang telah diperbuat lebih teruk daripada binatang, yang lebih teruk daripada binatang, yang telah dikepung sejauh 360 km, yang lebih kurang dikepung dengan tembok-tembok kematian. Kita sebut jidar al-maut, tembok-tembok kematian, yang mana mereka dihalang daripada melaksanakan apa-apa sahaja hak-hak kehidupan sebagai seorang manusia. Unimaginable, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh nak kita fikirkan, tak boleh nak kita kata sebagai satu yang munasabah yang berlaku. Jadi mereka telah dikepung selama 16 tahun, bermula daripada tahun 2006 apabila mereka telah membina tembok-tembok tu, sampailah pada tahun ini 2007 setahun, sehinggalah 2023 ini 16 tahun. 2.3 juta manusia dikurung, dikurung, dikepung, dan kemudian ditembak, dibom dari masa ke masa, dan ditangkap, menjadikan itu sebagai penjara yang terbesar di dunia. Dan hak-hak mereka untuk makan pun tak dibenarkan, tak boleh nak makan, nak makan pun tak dibenarkan, and import export dilarang, kan? Nak bekerja pun tak ada kerja, nak kerja pun tak ada kerja, nak berlaku belajar pun, kita kata Universiti Islam Gaza contohnya ditembak, fakulti kejuruteraan selalu ditembak, dibom, diletupkan oleh F-16. Begitu juga dengan fakulti medicine yang boleh membantu dari sudut kemajuan, contohnya itu juga telah dibom,
tiap-tiap hari kapal terbang F-16 akan datang lalu dengan rendah, dan dari masa ke masa dia akan tembak sekolah-sekolah yang penuh dengan pelajar. Begitu juga rumah-rumah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita nak bayangkan, tidak boleh dibayangkan bagaimana kesusahan, kesengsaraan, ancaman, ketakutan yang berlaku dalam kehidupan di Gaza yang telah dikepung selama 16 tahun. 16 tahun dikepung dalam keadaan yang mana mereka itu telah dinafikan hak-hak untuk hidup. Bukan hak untuk dia boleh makan, minum, untuk hidup. Untuk hidup. Sehingga kan ditembaknya peluru-peluru radiasi menyebabkan Gaza menjadi salah satu tempat yang paling tinggi kadar kanser akibat daripada radiasi yang datang dari peluru-peluru yang dibawa ataupun yang ditembak oleh Israel. Begitu juga mereka yang mahu menangkap ikan, sampai satu peringkat dia tak dibenarkan pergi menangkap ikan. Tak lebih daripada beberapa kilometer dah ditembak. Berapa kilometer, tak sampai 1 kilometer ditembak. Ini adalah antara banyak perkara yang telah dilakukan, penganiayaan, kezaliman, kan, sehingga kan kalau sakit untuk diberikan, kita kata, perubatan dan rawatan pun tak ada. Kalau kita kata hari ini kita pening kepala, adalah juga ubat-ubat yang kita boleh makan dan sebagainya, sana tak ada, kan. Dan di sinilah kita lihat bagaimana tambahan lagi dalam keadaan sekarang, apabila mereka telah mula memusnahkan. Sekarang ini hampir sebahagian ataupun separuh daripada Gaza telah dimusnahkan. Tidak ada tempat yang selamat. Masjid-masjid ditembak, hospital dibom, kan, bunker ataupun tempat-tempat penyembunyikan, tempat kita nak selamatkan diri kita, shelters, dan diletupkan. Sekolah-sekolah semua diserang. Jadi inilah yang dijangkakan akan berlaku dalam bulan-bulan yang mendatang. Dan sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini sebenarnya ialah lanjutan daripada 16 tahun mereka telah mengepung, menghalang kehidupan dan hak-hak untuk hidup. Nak belajar pun tak boleh, nak bekerja, nak keluar pun tak boleh. Nak keluar pun dilarang dan disekat. Tak semua orang boleh keluar daripada Gaza. Dan di sinilah kita lihat apabila mereka yang berada dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan sentiasa diancam keselamatan mereka, nyawa mereka. Begitu juga dengan diancam dengan segala bentuk kehidupan. Nak bercita-cita pun tak ada. Nak bermimpi untuk masa depan pun tak ada. No aspiration, benda yang dibenarkan. Ini yang berlaku di dalam Gaza. Kita bayangkan, bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 16 tahun, dan bukan hanya untuk seorang, 2 orang, generasi. Dan inilah antara perkara penganiayaan yang telah dilakukan di Gaza, yang mana daripada penganiayaan itu memang sepatutnya lah orang di Gaza itu marah. Mereka telah dibuat lebih teruk daripada binatang. Begitu juga yang berada di West Bank, orang-orang Palestin yang berada di sebelah tebing barat, di Jerusalem dan juga di sekitarnya, yang mana banyak perkara-perkara yang berlaku lebih teruk lagi apa yang ada di Gaza. Kerana walaupun mereka tidak duduk dikurung sebagaimana di Gaza dengan sebagai penjara yang besar, terbesar di dunia tadi, tapi kehidupan mereka sentiasa ditekan. Sentiasa dalam keadaan yang ketakutan. Kalau dia sebut keganasan, kita cuba bayangkan kehidupan rakyat Palestin. Kan, kalau kita tengok dalam gambar-gambar dan video-video, kita melihat askar buat aniaya, askar tangkap anak-anak, askar tembak. Juga begitu juga dengan polis Israel menangkap, menembak. Jadi kalau kita askar dengan polis ni tahan sikit sebab dia ada uniform. Ada masa-masa yang dia bertugas dan berjaga, ada masa yang dia akan buat sesuatu yang jahat dari rumah dalam malam-malam hari dan sebagainya. Tetapi yang lebih teruk lagi, di dalam kehidupan di West Bank, di mana pada masa ini bukan saja polis dan tentera menyiksa, menangkap, membunuh, malahan mereka telah melakukan banyak perampasan
tanah dirampas, rumah dirampas. Kan, kalau ada harta apa-apa dia boleh ambil macam tu sahaja. Bukan saja polis dan tentera, tetapi juga kan, kumpulan-kumpulan gangster Yahudi. Kan, seperti Huwara, kumpulan-kumpulan Huwara dan berbagai lagi kumpulan yang ada di dalam West Bank, teping barat Jerusalem. Kehidupannya seperti kalau kita kata ini gangster lah. Yang datang, kalau gangster kat sini, dia minta duit dia. Dia minta duit untuk nak bayar cukai, kan, bayar keselamatan dan sebagainya. Tapi di sana dia bukan hanya minta duit, dia menggunakan segala yang ada. Termasuklah sampai peringkat menangkap secara sembunyi-sembunyi, ambil organ, menjual organ, dan sebahagian daripada mereka menangkap dan kemudian mereka memperkosa dan sebagainya. Kita bayangkan kehidupan di West Bank tu, di tebing barat yang lebih teruk lagi. Dalam keadaan yang ketakutan. Memang mereka menyuruh supaya orang-orang Palestin ini keluar daripada tanah yang ada pada mereka. Dan in addition, tambahan lagi dengan polisnya, tenteranya, tambahan lagi dengan geng-geng gangster Yahudi ni. Kita tahu di mana-mana pun ada gangster. Gangster Yahudi ni secara tersusun. Penduduk biasa ni. Penduduk biasa ni, orang-orang yang datang dari Ukraine, yang datang dari Eropah, yang datang dari Amerika, orang Yahudi yang dikatakan sebagai illegal settlement. Dan orang-orang yang mengambil tanah, mengambil rumah, mengambil kan pohon-pohon mereka, produk mereka. Dia boleh datang, dia boleh ambil macam itu. Sebab mereka dibenarkan ada senjata. Orang Palestin tak boleh ada senjata. Orang Palestin tak boleh pegang pistol ke senjata senapang, tak boleh. Di sebelah tebing barat tak boleh. Kan, yang ada cuma dia orang. Jadi dia orang ni boleh buat apa sahaja dia nak buat. Bayangkanlah kehidupan rakyat Palestin lebih kurang 75 tahun daripada 1948 sehingga sekarang ni 2023. Kita kata 75 tahun mereka berada dalam keadaan yang begitu. Kan, dalam keadaan yang terseksa siang malam siam. 75 tahun ni hampir, kita kata dah hampir kepada 2 generasi. Daripada generasi yang pertama katakanlah 40 tahun, generasi yang kedua nak masuk kepada 80 tahun ni dah 2 generasi. 1948 ketika mana mereka secara resmi mengisytiharkan negara Haram Israel ditubuhkan di Palestin, maka ketika itulah mereka mula merampas, dia bukan merampas saja. Mereka melakukan berbagai-bagai perkara. Dan bayangkanlah hidup ini dalam keadaan yang tertekan sentiasa. Sampai nak belajar pun kena minta izin. Sampaikan sehingga kan kalau nak betulkan rumah rosak, jadi akta. Kalau rumah orang Palestin ni di tebing barat, dia nak betulkan rumah tu jadi betul balik, katakanlah atap bocor, dia nak betulkan, tak dibenarkan. Ada akta, tak dibenarkan. Ini kehidupan mereka. Siang malam dalam keadaan ketakutan. Anytime, siang, malam, polis boleh masuk rumah. Kan? Tentera boleh masuk rumah. Cukup dengan hanya mengatakan dia sebagai telah bersalah. Kan? Cukup dengan tuduhan dia kata, siang tadi aku nampak engkau baling batu kat polis. Cukup dengan macam itu dia boleh tarik siapa-siapa dia nak tarik. Cuba kita bayangkan kita hidup dalam keadaan begitu. Ini di sebelah tebing barat. Dalam keadaan yang begitu susah, dalam keadaan yang begitu penuh dengan ketakutan, kan, dalam keadaan yang penuh dengan ancaman, sehingga dia ada akta, contohnya akta tidak boleh kosongkan rumah. Kalau nak pergi kerja satu hari itu gile-gile, suami pergi, isteri mesti ada kat rumah, isteri pergi, suami mesti ada kat rumah, atau suami isteri pergi, bapa mak pergi, anak mesti ada kat rumah. Kenapa? Ada undang-undang di sana, rumah orang Palestin yang kosong, tidak ada orang, sebab maknya pergi kerja, bapaknya pergi kerja, anaknya pergi sekolah, maka rumah itu boleh diambil oleh siapa-siapa saja, orang-orang Yahudi yang datang. Ini undang-undang yang ada di sana. Bukan saja mereka merampas tanah, merampas kebun, malahan rumah, tempat yang ada pada orang Palestin sendiri pun dirampas dengan cara macam itu dulu. Dia tembak, kita kata gas pemedih mata di jalan-jalan. Sekarang dia tembak dalam rumah. Satu kes, 2 kes yang berlaku yang kita tahu, mereka tembak sengaja, gas pemedih mata di dalam rumah.
sehingga menyebabkan orang yang ada di dalam rumah tu keluar, mengosongkan rumah. Dan setelah dikosongkan rumah, polis menghalang mereka masuk. Rumah kosong, maka datang satu grup pendatang haram daripada mana-manalah Yahudi tu, Ukraine ke mana ke, datang ambil rumah tu. Dah jadi hak dia dah. Ini undang-undang ni, akta yang ada di sana. Kejam dan jahatnya mereka. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana kehidupan 1948 hingga 2023, 75 tahun mereka duduk dalam keadaan dianiaya, dizalimi, nak ditangkap bila-bila masa saja boleh ditangkap. Tak payah ada bicara. Kalau kita kat sini pun ada ISA pun, semua dah tak nak ISA dah. Ososma ke apa, sana lebih teruk lagi. Malahan bukan sahaja di peringkat individu, di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat, malahan di peringkat negara. Siapa sahaja orang Yahudi yang membunuh, yang menangkap, yang menganiaya orang-orang Palestin, dibuat apa sahaja dibuat, maka mereka ada immunity, tidak akan didakwa, tidak akan dibawa ke mahkamah, tidak akan terkena di atas mana-mana undang, termasuklah undang-undang antarabangsa. Sebab itulah kita melihat bagaimana keadaan hari ini, dan apa yang ditonjolkan oleh media massa menunjukkan, yang menjadi mangsa ni ialah orang Israel, yang menjadi mangsa ni rakyat Israel, askar Israel. Kesian dia. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dengan lebih adil, dengan lebih saksama, sempurna, sebenarnya yang menjadi mangsa bukan Israel tu. Mereka lah yang merampas tanah, mereka lah yang merampas rumah, mereka lah yang menangkap, menyeksa dan membunuh rakyat Palestin daripada tempat mereka sendiri, daripada rumah dia sendiri. Kita bayangkan kita ada rumah, orang datang, tiba-tiba dia kata, ni rumah aku nak kau keluar, macam itu. Dan tidak ada pembelaan. Polis bersama dia, askar bersama dia, hakim bersama dia, parlimen bersama dia. Jadi di sini, inilah kita boleh bayangkan bagaimana keadaan yang kita kata rakyat Palestin yang hidup dalam keadaan yang cukup sengsara, pedih, sakit setiap masa dan ketika. Tetapi mereka tetap berada di sana, masih lagi duduk di sana. Kenapa? Kerana sebahagian besar daripada mereka yang berada di sana itu, mereka ingin menjaga dan memelihara tanah-tanah yang selagi mereka mampu jaga, iaitu tanah untuk membantu ke arah pembebasan Al-Aqsa. Jadi sebab itulah pada malam ni saya nak mulakan dengan kisah-kisah ini. Bagaimana kita melihat dan mendengar, kadang-kadang ada orang kata, tak patutlah Hamas ni bunuh orang tu, tangkap orang ni, tangkap orang tu. Apa salahnya kita duduk dalam keadaan yang aman damai? Dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, peperangan sentiasa berlaku di sana. Pembunuhan demi pembunuhan yang tidak ada pembelaan. Pernah tak kita dengar satu kes orang Palestin dibunuh oleh polis tentera ataupun oleh orang awam? Orang biasa, rakyat Israel membunuh, menyeksa, memperkosa, merampas, merompak, malahan menganiaya. Satu keluarga dibunuh. Satu keluarga dibunuh. Saya tak ingat siapa nama, Ali belakang dia. Satu keluarga dibunuh. Pernah tak kita mendengar mana-mana mahkamah kes yang mendakwa orang Yahudi, orang Israel yang telah melakukan jenayah-jenayah tersebut? Tak ada. Carilah, tak ada. Saya dah tengok dah, saya cari, tak ada. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang berada di Palestin itu, sahabat-sahabat kita, saudara kita di situ. Mereka lah sebenarnya yang merupakan mangsa-mangsa kepada apa yang berlaku, kehidupan mereka. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ini, memang mereka berhak untuk menyuarakan pandangan mereka, menyuarakan pendapat mereka, meluahkan perasaan mereka. Sehingga dikatakan oleh salah seorang duta Palestin yang berada di UK, duta Palestin yang berada di UK, dia kata dia menelpon anak saudaranya yang sekarang duduk di Gaza. Dia tanya khabar macam mana. Dia kata, wahai pak saudara, pak cik, dia kata, mereka bom semua tempat. Hospital pun dibom, sekolah pun dibom,
Masjid pun dibom. Semua tempat Israel letupkan. Semua tempat. Dan tidak ada satu tempat yang selamat untuk rakyat duduk, untuk rakyat berlindung. Semua habis. Lebih daripada lebih kurang separuh dah sekarang ni Gaza dia hentam. Dan dia kata apa kan, saya ni akhir akan mati juga, dia kata. Jadi dah timbul dalam pemikiran dia ni, anak-anak ni kata saya akan mati. Dia nak buat apa, buatlah, saya ni akan mati juga, dia kata. Maknanya tak peduli dah. Jadi bagi mereka yang remaja, mereka yang anak-anak tadi membesar dalam keadaan melihat kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh pihak Israel, Yahudi, Zionis ke atas mereka tu, sehingga mereka menyatakan, apa nak buat, kita lawan. Aku akan mati. Aku lawan pun aku mati. Aku diam, duduk diam pun aku mati. Jadi inilah yang berlaku di sana. Yang kita kena faham suasana ini. Dia bukan macam kita di sini. Kita duduk aman-aman, damai. Kemudian tiba-tiba kita pergi kacau orang, pergi bunuh orang, pergi tembak orang. Tak sama. Di sana tiap-tiap hari mereka diancam, tiap-tiap hari mereka ditekan, sampai nak belajar pun tak boleh. Bayangkan seorang ibu, bila anak dia nak pergi belajar ke sekolah, sampai peringkat dia akan peluk anak dia betul-betul. Kenapa dia peluk anak dia betul-betul? Sebab tak tahu anak dia akan balik ke tak balik hari itu. Mungkin masa dia belajar, tiba-tiba datang F-16, bom, habis sekolah, meletup, mati anak dia. Ataupun mungkin rumah dia sendiri yang kena tembak, kena letup dengan F-16, kapal terbang pejuang tadi. Akhirnya dia mati, tak dapat dah jumpa anak dia. Sampai begitu tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Dan keadaan sekarang ini semakin teruk. Semakin hari semakin teruk. Dan apabila kita ada kawan-kawan datang daripada Gaza, baru-baru ini berapa orang sahabat-sahabat kita datang dari sana menceritakan tentang keadaan yang berlaku di sana. Dia kata, hari ini kalau ada pun anak-anak yang pergi sekolah, mereka tak boleh belajar. Kalau boleh belajar dan habis belajar, mereka tak boleh dapat sertifikat. Sertifikat tak boleh dapat. Kenapa? Sebab mereka tak mampu nak bayar yuran. Tak boleh bayar yuran. Tak boleh nak bayar, tak dapat sertifikat, tak boleh nak sambung belajar. Setakat tu je. Kalau yang boleh belajar pun. Kemudian ni tak sebut lagi dengan yang sakit. Kalau kena kanser tu bukan satu kanser, dua kanser. Kalau kita kat sini, kalau kanser paru-paru aja. Sana mungkin paru-parunya pun sakit, mungkin darahnya pun sakit, kanser darah, kanser otak ke, banyak. 2-3 jenis kanser yang berbeza dalam satu waktu. Kenapa? Kerana di sana dalam keadaan tercemar, dalam keadaan yang penuh dengan radiasi, peluru-peluru yang ditembak oleh orang-orang Yahudi, Zionis, Israel. Ya, sebab itulah mental kita, pemikiran kita nak kena faham akan apakah realiti sebenarnya yang sedang berlaku di sana. Jadi kalau kita tengok setelah hidup dalam keadaan demikian, bukan setahun, 2 tahun, kalau di Gaza dikepung 16 tahun. Kalau kita lahir hari ini 16 tahun, anak tu dah tingkatan 4 dah. 16 tahun. Duduk dalam keadaan susah, ketakutan tiap-tiap hari. Dengan keadaan stresnya. Dan keadaan bapa mak ni tak ada kerja. Nak makan pun tak ada. Apa lagi nak cari ubat? Apa lagi nak cari sesuatu yang lebih besar? Maka di sinilah kita lihat, sudah tentulah apa yang berlaku di sana sebenarnya selayaknya untuk berlaku sekiranya mereka ni seorang yang berjiwa manusia. Memang layak dia nak buat. Dan bukan yang menjadi mangsa itu Israel dan Yahudi, yang jadi mangsa itu sebenarnya adalah Palestin. Jadi siapa yang kita nak salahkan di sini? Nombor satu, yang kita nak salahkan ialah pemimpin-pemimpin yang ada di atas muka bumi ini, termasuklah pemimpin-pemimpin orang-orang Islam yang membiarkan keadaan ini berlaku. Kerana pemimpin-pemimpin ini dia bertanggungjawab untuk melihat hari ini apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta sebenarnya? Kita sebut dari sudut kemanusiaan. Kita sebut daripada hidup sebagai manusia. Mereka minta undang-undang antarabangsa masuk ke sana dan dilakukan secara adil. Dibuat secara adil. Kalau kamu tak boleh buat begini kepada orang lain, maka kamu juga
tak boleh melakukan perkara yang sama kepada orang lain. Jadi kita tak nak orang lain buat sesuatu kat kita, kita pun kena tidak buat sesuatu yang tidak elok kepada orang lain. Ini adalah antara perkara-perkara yang saya nak sebut sebagai mukadimah. Bagaimana sebahagian daripada kita kadang-kadang menyatakan bahawa bagaimanalah orang Hamas ni jahat sangat, bunuh orang sini, bunuh orang sana. Keadaan yang ada itu sebenarnya adalah keadaan peperangan. Ditambah lagi mereka ni, kita tengok contohnya Oslo Accord, perjanjian Oslo 1993 ke kalau tak silap, perjanjian Oslo. Bagaimana dalam perjanjian itu, saya rasa saya ada catat kat sini. Perjanjian Oslo itu bagaimana pihak Yahudi telah berjanji untuk memberikan 1993 berjanji untuk memberikan hak-hak kepada the right of the Palestinian people, the right of the Palestinian people to self-determination, untuk menjadi manusia yang boleh membuat keputusan, yang boleh hidup bebas. Kan? Kita lihat perjanjian demi perjanjian yang ditandatangani, semuanya pakat-pakat dikhianati oleh Israel. Dia kata dia tak akan rampas tanah orang Palestin. Tiba-tiba tiap-tiap hari ada tempat yang baru yang dirampas. Ada taman-taman baru, kampung-kampung baru Palestin, new settlement, illegal settlement, settlement yang illegal. Ada wujud sana sini. Dia kata tidak akan merosakkan tanaman-tanaman, pokok zaitun orang Palestin dan sebagainya. Hari ini pokok zaitun dipotong, yang telah beratus tahun mereka tanam tu dipotong, ditebang. Hari ini dah jadi habis. Bila tahu ini orang Palestin punya, sahaja datang dipotong, ditebang. Dikatakan tak boleh nak menganiaya, menangkap orang Palestin. Mereka tangkap, mereka bunuh, ada yang mereka perkosa. Ada satu kes yang bagaimana budak ni dia menjaga biri-biri, menjaga kambing. Mereka datang sekumpulan orang Israel ni, Yahudi ni, datang, dia tangkap budak tu, dia main-main kat budak tu, dia tembak. Lepas tu kambing-kambing tu dia tembak, sebahagian dia makan, sebahagian dia tembak, macam itu je. Adakah kalangan mereka tu yang membunuh macam itu kena dakwa di mahkamah? Tak ada. Tak ada pendakwaan. Tak ada pendakwaan. Ni bukan lagi kita kata second class citizen, bukan lagi kita kata permanent resident, padahal mereka ni orang asal di situ, bukan permanent resident. Mereka telah menjadi lebih teruk daripada binatang, kerana binatang dibunuh, disembelih, ditangkap, dimakan, habis cerita. Tapi mereka diseksa, mereka ditangkap, sebahagiannya diperkosa, sebahagian daripada mereka itu dibuat berbagai-bagai perkara, sahaja nak bagi sakit hati, sahaja nak bagi susah. Inilah perkara yang berlaku di Palestin. Sebab itulah kita jangan melihat dengan kacamata mata kasar kita. Apa yang kita dengar daripada media-media yang memang media itu mahu menunjukkan Islam ni ganas, Islam ni jahat, mahu menunjukkan bahawa orang Yahudi ni baik, padahal mereka lah orang yang daripada kepala dia, daripada presiden dia, daripada Perdana Menteri dia, sampailah kepada orang bawah, anak-anak dia, sampai peringkat mereka itu menganiaya dan melanggar perjanjian Oslo, perjanjian apa sebut saja, langgar. Dan begitu juga mereka berada dalam keadaan yang menganiaya dan membunuh, merampas, menjajah dan sebagainya. Sebutlah apa pun. Di sinilah kita sebut, dan kita nak kena faham realiti yang ada. Dan yang lebih besar sekali ialah apabila bagaimana yang saya gambarkan, setelah berlaku selama 21 hari, mereka telah merayakan satu perayaan keagamaan mereka, dan dalam perayaan itu mereka telah membuat beberapa perkara mencabul kehormatan, keberkatan yang ada di Masjid Al-Aqsa. Kurang-kurangnya 1,000 orang datang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, orang Yahudi ni, satu hari, meraihkan dia punya pesta agama disebut As-Suqat, pesta Suqat, di mana akhirnya
Daripada situlah yang menyebabkan orang-orang Palestin marah sangat sehingga dikeluarkan satu kenyataan. Jadi saya nak sebut kepada tuan-tuan puan-puan pada hari ini, nombor satu saya nak mulakan dengan ucapan Panglima Tertinggi Brigade Al-Qassam iaitu Muhammad Ad-Daif. Muhammad Ad-Daif ini adalah merupakan pemimpin tertinggi bagi Panglima Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam ni komando, ni askar lah. Apa ucapan dia? Saya petik dalam bentuk poin-poin. Saya nak, bila saya sebut yang ini, saya minta tuan-tuan puan-puan cuba memahami realiti yang ada di sana dalam keadaan mereka yang saya telah cuba sampaikan tadi. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi, saya cuba menggambarkan keperitan, kepedihan, dan hidup kesakitan, penyiksaan, kesusahan, ketakutan yang ada pada mereka yang berada di Palestin itu lebih daripada apa yang saya sebut. Saya sebut tu sekadar saya nak cuba bayangkan. Tetapi kalau kita tengok kehidupan mereka di luar daripada batasan pemikiran kita sebagai manusia, kita pun tak sampai hati nak buat sesuatu kepada binatang, tetapi mereka membuat rakyat Palestin, saudara kita, sahabat-sahabat kita di Palestin itu lebih teruk daripada binatang. Apa ucapan Panglima Brigade Al-Qassam? Maka dia berkata, yang pertama, mereka itu orang Yahudi menyerang Murabitat. Yang pertama, kenapa mereka melancarkan serangan-serangan ini? Kerana mereka telah menyerang Murabitat. Siapa dia Murabitat ini? Iaitu mereka yang menjaga masjid, mereka yang menjaga Masjid Al-Aqsa dan telah mencemarkan Al-Aqsa, dan kami sebelum ini telah pun memberi amaran kepada mereka. Jadi yang pertama, sebab kenapa mereka keluar pada hari ini, bukan sebab mempertahankan Gaza sebagaimana sebelum ini. Sebelum ini Israel Yahudi menyerang Gaza, bom Gaza, tembak Gaza dan sebagainya. Akhirnya mereka pun membalas balik, mempertahankan. Tapi pada hari ini mereka bukan mempertahankan Gaza diserang ataupun sebagainya dengan bom, walaupun keadaan hidup mereka susah sebagaimana yang saya sebut tadi. Tapi kali ini tujuan utama, kerana mereka Yahudi telah melampaui batas 21 hari yang lepas. Mereka telah mencemarkan, telah menceroboh ke dalam Al-Aqsa. Ribuan datang, dibayangkan kurang-kurangnya 1,000 orang satu hari masuk ke Masjid Al-Aqsa. Dan tidak cukup dengan mencemarkan Masjid Al-Aqsa dengan pestanya, minum araknya, dengan berjogetnya, dengan buat macam-macam lah. Kita nak sebut sampai peringkat yang melakukan perbuatan-perbuatan sumbang, perbuatan-perbuatan yang kita nak sebut pun malu di sini. Iaitu samping daripada itu, mereka telah menganiaya, menangkap, memukul para murabitat, iaitu orang yang menjaga Al-Aqsa. Orang yang menjaga Al-Aqsa, para murabitun itu, mereka telah aniaya, mereka telah buat macam-macam. Dan perkara ini telah diberi amaran, jangan sentuh mereka yang menjaga masjid, jangan sentuh apa-apa yang yang menjadikan kesucian masjid itu diancam, diganggu, diceroboh dan dicemari. Maka nombor satu, kata Panglima Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Daif, dia kata apa? Nombor satu, kami dah bagi amaran dah. Kami dah beri amaran kepada kamu semua, wahai Yahudi, jangan menyerang para murabitun dan jangan kamu mencemarkan Al-Aqsa. Maka orang Yahudi telah melaksanakan perkara yang disebut tadi itu. Selama 21 hari mereka menyambut cuti Sukkot, iaitu hari menyambut keagamaan dia. Di situlah mereka telah berpakat dan menyusun secara tersusun masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan mencemarkan Masjid Al-Aqsa. Ini kita tak tahu, ramai yang tak tahu. Dan sebenarnya tuan-tuan dan rahmati Allah, lebih besar daripada ini. Bukan hanya sekadar mereka mencemarkan Masjid Al-Aqsa dengan pesta mereka di dalam masjid, dibuat macam-macam. Yang kita, kalau kita tengok pun kita panah hatilah. Bayangkan masjid kita, dia masuk, dia buat macam-macam dengan kasutnya, dengan araknya, dengan apanya, muziknya, dengan apa. Dia pusing sana, pusing sana. Kemudian bila murabitun nak melarang dia ataupun nak menghalang dan sebagainya, ditangkap pula, dipukul pula, dianiaya pula. Ada sebagian mereka dimasukkan penjara dan sebagainya. Dan di sinilah kita lihat perkara-perkara melampau batas pada Al-Aqsa. Jadi apa yang dibuat oleh para Brigade Al-Qassam pada hari ini ialah asbabnya Al-Aqsa. Asbabnya Al-Aqsa. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Akan sampai satu waktu, iaitu tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlaku peperangan orang Islam menyerang orang Yahudi.
Orang Islam menyerang orang Yahudi. Brigade Al-Qassam tidak menyerang orang Yahudi, kan, disebabkan Gaza, disebabkan nak dapatkan makanan, disebabkan nak rampas harta, tetapi mereka menyerang sebab Al-Aqsa telah diceroboh. Al-Aqsa telah diceroboh dan penjaga-penjaga Al-Aqsa telah dianiaya, telah diserang dan sebagainya. Jadi nombor 2 dia kata musuh Yahudi mencemarkan Al-Aqsa dan berani melawat makam Nabi. Mereka bukan saja mencemarkan Al-Aqsa, juga mereka telah pergi masuk ke makam-makam Nabi yang ada, dan mereka telah melakukan perkara-perkara yang merosakkan. Jadi di sini bukan saja Al-Aqsa, makam-makam Nabi yang ada di situ juga yang telah mereka. Kemudian kata dunia pada tahun ini akibat jenayah pendudukan. Jadi yang mereka bunuh, Jadi yang mereka bunuh pada tahun ini akibat pada jenayah, new illegal settlement yang ada masuk ke kawasan-kawasan Palestin, tanah dirampas, ratus dah dibunuh. Jadi adakah kita nak biarkan? Jadi dah dibagi amaran. Brigade Qassam dia kata, kamu jangan buat ni. Termasuklah settlement yang ada di sempadan Gaza. Berani dah dia sampai ke sempadan Gaza. Dah bukan masuk tak boleh sebab dia orang tak berani nak masuk sempadan kat luar Gaza. Dia buat tanah-tanah haram di Khan Yunis, sebagainya dia tembak. Tak ada suara ke? Cuba cek ada suara ke? Testing. Ada suara ke? InsyaAllah. Patutnya ada suara lah, no? Saya bimbang. Kok ada, sebab kita minta doa sikit lah. Sebab kita bimbang ada gangguan. Banyak gangguan ni. Akhir ni banyak gangguan. Tak apa, insyaAllah. Okey, baik. Jadi kita lihat mengikut apa yang digambarkan oleh Panglima Brigade Al-Qassam, Muhammad Al-Daif, dah ratus syahid. Dan meninggal dunia, cedera dan meninggal dunia. Dia tembak di kaki, dia tembak kat tangan, dia tembak kat dada sampai mati. Kerana jenayah kependudukan. Kenapa? Mereka nak merampas tanah-tanah yang ada untuk dibuat rumah dia. Saya tak nak sebut, banyak sangat dah. Masa saya bersama dengan Aqsa dulu pun kita dah mendakwa dah. Banyak sangat. Dan tidak ada satu pun yang didakwa bawa ke mahkamah ke apa. Tak ada. Kemudian kata Muhammad Al-Daif, dia kata apa? Gesaan kami untuk perjanjian pertukaran manusia telah ditolak. Jadi satu lagi perkara, kita nak minta supaya orang tua, syekh-syekh ataupun orang-orang perempuan yang mengandung ada anak-anak, kita nak minta tukar dengan tawanan-tawanan. Perjanjian untuk menukar kemanusiaan itu telah ditolak. Mereka tak pedulikan apa yang berlaku kepada mereka yang ada dalam penjara. Yang ditangkap, mereka buat menganiaya. Yang ditangkap tanpa ada perbicaraan, tanpa ada kesalahan apa-apa, tangkap masuk. Saya nampak ada seorang ni 21 tahun duduk dalam penjara, tak ada salah apa-apa. Dia duduk dalam penjara, masuk umurnya belasan tahun, ditangkap, duduk dalam penjara daripada 21 tahun tu, sebahagiannya tu dia duduk dalam sorang-sorang, dalam penjara yang sorang-sorang, diseksa. Sebahagian lagi baru ramai-ramai, dah 21 tahun duduk dalam penjara, tak ada salah apa, tak ada bicara, tak ada apa. Jadi gesaan kami untuk perjanjian supaya pertukaran kemanusiaan. Kalau ada orang sakit, ada orang tua dalam penjara yang tak ada salah apa pun, tetapi mereka tolak. Dan tiap hari banyak pelanggaran berlaku di tebing barat. Banyak perkara-perkara berlaku. Saya sebut tadi, kejahatan dan kekejaman Yahudi ini bukan hanya dilakukan oleh polis Israel ataupun kita kata askar Israel, tetapi juga gangster Israel. Gangster Israel pun dia ada kumpulan dia pula. Tak cukup dengan gangster Israel, penduduk. Kalau kita hari ini
Kalau gangster datang taman kita, kawasan kita, kita kata at least pun ada penduduk sama-sama kita, jiran kita ni. Tolong tak, ini jiran-jiran Yahudi ni yang ada senjata, mereka dibenarkan pegang senjata, ada pistolnya, ada apanya, benar, boleh. Jadi mereka ni pula pun menganiaya, melakukan pelanggaran, jenayah kepada orang-orang Palestin. Jadi kita nak sebut kat sini, kejahatan yang mereka lakukan ni sudah melampaui daripada batas binatang. Kita nak sebut batas manusia ni dah tak layak sebut manusia dah. Binatang pun tak layak. Tak tahu lebih teruk daripada itu apa. Kan, itulah disebut sebagai kirdun, golongan kera dan babi yang dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat oleh Allah. Jadi apa yang berlaku di Palestin di luar batasan pemikiran kita. Berlaku pada tahun 2011. Fatimah ke silap nama dia, pergi sekolah, dia pegang tangannya, dia pegang sikat, budak kecil je, sekolah rendah, tangan pegang sikat, nak sikat rambut budak kecil sekolah rendah. Tiba satu tempat, tiba-tiba orang Yahudi sebut pisau, dia tembak mati macam itu je, dan tidak ada apa bicara apa-apa pun. Berlaku satu kes, mereka ada checkpoint, seorang muslimat yang bertutup, pakai tutup aurat, tutup muka, jalan nak melintasi, dan muslimat tu mereka kenal memang orang situ, selalu masuk situ, dan dia orang kenal, tahu pada hari tu saja je polis tu, saja je askar tu tahan, kemudian buka muka, nak tengok muka. Dah kenal, aku siapa-siapa, engkau dah kenal, nak tengok apa? Dia suruh buka muka. Sebab apa? Dia suruh buka muka, lepas tu dia suruh buka tudung pula. Maka muslimat tu tak mau buka. Dia angkat senjata M16. Muslimat tu macam ni. Kemudian selepas itu muslimat itu ditembak mati. Sekejap noh. Saya nak silentkan dia. Mana dia ni? Ditembak mati. Macam itu je. Bayangkan. Dan yang menembak tu pula tak ada perbicaraan, tak ada dikatakan salah dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang berlaku. Perkara-perkara yang berlaku digambarkan oleh Muhammad Daif ini, Muhammad Ad-Daif ini, iaitu Panglima kepada Brigade Al-Qassam. Kami telah menggesa supaya jangan perkara-perkara itu dibuat, tetapi perkara ini makin lama makin menjadi. Nyawa orang Palestin lebih hina daripada nyawa seekor semut. Boleh dibunuh macam itu, boleh ditangkap macam itu, boleh dirampas hartanya, boleh disekat perjalanannya, boleh disekat apa sahaja kehormatannya, kebebasannya. Bayangkan, inilah perkara yang berlaku di sana, yang menyebabkan tidak ada mana-mana manusia, tidak ada mana-mana bangsa yang boleh berfikir, yang ada hati akan tahan. Tetapi mereka telah bertahan selama 75 tahun. 75 tahun mereka bertahan dalam keadaan kesusahan, ditekan, dalam keadaan hidup mereka dalam keadaan yang kita kata lebih teruk lagi. Dari sinilah kita lihat bagaimana siapa sebenarnya mangsa, siapa sebenarnya yang menjadi mangsa, yang menjadi, kita kata, yang menzalimi. Disebut kat situ. Jadi maka kata Panglima Muhammad Ad-Daif, dia kata apa? Maka kami mengumumkan permulaan operasi Taufan Al-Aqsa, iaitu banjir ataupun kita kata taufan bahasa kita, Taufan Al-Aqsa. Maka dia kata kami telah menghantar lebih 5,000 peluru berpandu telah dilancarkan. 5,000 peluru tembak bom. Peluru berpandu ni sebenarnya buat dekat belakang rumah je, buat dekat dapur je, bukanlah hebat sangat, tapi Allah izin. Ini saya nak sebut pasal peluru berpandu ni. Ini pengalaman sahabat-sahabat kita di sana. Dia kata Allah bersama mereka. Dia kata satu ketika tu mereka nak tembak tu tak sempat pasang wire, tak pasang lagi, baru nak set up pasang wire, tapi pelurunya dah letak, roketnya tu dah letak, wirenya tak pasang lagi, nak picit baru pergi kan.
Dia kata peluru tu tiba-tiba dah pergi sendiri, dan pergi tu sampai ke 75 km sampai 100 km. Dia boleh pergi jauh, dan kemudian selepas tu sampai peringkat pergi pula ke tempat-tempat yang strategik. Ini pada perang-perang sebelum ni. Yang hari ni perang ni digambarkan seorang sahabat kita. Dia kata ketika mereka mula masuk ke kawasan tentera ataupun polis Israel ni, masa masuk mereka semua ada dalam tu kan, mereka nak lawan lah. Tiba-tiba bunyi bom meletup macam bom tangan masuk meletup dari dalam. Meletup akhirnya pergi kan, semua dah menyerah kan, mati. Ada yang mati, banyak yang mati, dia kata. Tak sempat tembak, mati dah. Ada yang sampai macam itulah. Nak sebut kat sini kan, kami telah mengumumkan, oleh kerana kamu tidak melaksanakan apa yang kami minta. Benda yang kita minta ni sederhana je. Kita jangan cemarkan masjid, jangan langgar masjid. Kamu nak buat benda-benda jahat sebelum ni, kamu dah buat dah pun, tapi jangan kacau Masjid Aqsa. Jangan cemar Masjid Aqsa, jangan cabul Masjid Aqsa, jangan buat pesta dalam Masjid Aqsa, jangan minum arak dalam Masjid Aqsa, jangan berzina dalam Masjid Aqsa. Bukan saja dia mencemar, mencabul, buat benda-benda yang macam itu, dia tangkap pula, dia pukul pula, dia aniaya pula, dia zalim pula para murabitun, mereka yang menjaga masjid. Ini semua benda-benda yang melampaui batas. Bila sanggup buat Masjid Aqsa, orang Palestin dah tak boleh tahan. Dia kata mereka bincang. Akhirnya saya akan cerita sikit lah antara sebab-sebab yang lain. Kemudian dia kata lebih 5,000 peluru berpandu telah dilancarkan daripada semalam kemarin. Dan mulai hari ini penyelarasan keselamatan akan tamat. Jadi mulai hari ini keselamatan yang sebelum ini dijamin akan tamat. Kita pergi masuk. Ini disebut pada hari Sabtu. Dan hari ini orang ramai mendapatkan semula revolusi mereka. Maka dia kata hari ini rakyat Palestin akan dapat semula revolusi mereka, membetulkan laluan mereka. Kita betulkan semula apa yang salah, apa yang telah berlaku secara kita kata melampau batas tadi, dan kembali bersama berarak pulang dengan kemenangan. Jadi kita pergi dan kita balik dengan kemenangan. Maka dia kata, wahai rakyat kami di Jerusalem, dia kata, wahai saudara-saudara kami yang ada di Jerusalem, yang ada di tebing barat, usir penjajah dan robohkan tembok. Dia suruh bangkit. Wahai orang-orang kami yang di pendalaman, wahai sahabat-sahabat yang ada di kawasan-kawasan kampung pendalaman, Negev, Galili dan lain-lain, nyalakan tanah dalam api di bawah kaki penjajah. Bangkit. Dan wahai saudara kami yang dalam penentangan di Lebanon, Iraq, Syria dan Yaman, hari ini di mana penentangan anda bergabung dengan penentangan rakyat anda ataupun saudara anda di Palestin. Wahai saudara-saudara di Yaman, di Syria, di Iraq, di Lebanon, hari ini kita bersama-sama bergabung untuk kita membebaskan Al-Aqsa dan Islam. Sudah tiba masanya untuk penentangan Arab bersatu. Tiba masanya untuk orang Arab bersatu. Dan kami menyeru gerakan ke arah Palestin. Kami menyeru semua bergerak ke arah Palestin. Masa untuk pertaruhan telah tamat. Kita nak fikir-fikir lagi, nak ni lagi, nak bagi maaf lagi, nak bagi ini lagi, nak bagi itu lagi. Masa pertaruhan telah tamat dan pendudukan mesti dihapuskan. Kependudukan, illegal settlement, perampasan tanah, perampasan kebun, perampasan segala perkara yang berlaku mesti dihapuskan. Wahai rakyat kami di semua negara Arab dan di semua negara Islam. Dia tanya, wahai rakyat kami, kita semua ni, termasuk kita lah kan, mulakan berarak sekarang, bukan esok, dan menyerbu kesempadan dan empangan. Jadi ini adalah ucapan daripada Panglima Muhammad Ad-Daif yang menyeru kepada kita, sesungguhnya masa untuk kita bangkit telah sampai. Dan seruan ini dibuat oleh Palestin, dibuat oleh orang yang berada di Asqalan. Bagaimana Nabi gambarkan afdal jihad ar-ribat. Afdal jihad ar-ribat. Sebaik-baik jihad itu adalah ar-ribat. Ribat ni mengikat diri kita dengan perjuangan.
sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, sabar, kuatkan sabar dan ikat diri kamu dengan kesabaran. Ar-ribat. Al-afdal jihad ar-ribat. Afdal, jihad paling afdal adalah ar-ribat, mereka yang pegang diri mereka, ikat diri mereka dengan persiapan perjuangan. Dan afdal ribat, ribat yang paling afdal fi Asqalan, yang ada di Asqalan. Ulama menggambar Asqalan ini maksudnya ialah Gaza. Jadi kita hari ni nak kena melakukan, buat apa yang kita mampu lah. Kita tak mampu nak pergi sana, nak buat macam-macam. Kita buat apa yang kita mampu. Saya sebut semalam, saya kata kita kena berdoa. Doa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Mudah-mudahan bila kita doa sungguh-sungguh, sepenuh ikhlas, maka pada ketika itu mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita bersama dengan mereka. Dan bila Allah hidupkan hati kita bersama mereka, Allah bukakan jalan-jalan kemenangan. Jalan-jalan kemenangan. Dan bila Allah bukakan jalan-jalan kemenangan itu, insya-Allah bukan saja Palestin akan bebas, bukan saja Al-Aqsa akan bebas, seluruh dunia akan bebas. Seluruh dunia akan bebas. Dan inilah yang kita gambarkan pada hari ini, bagaimana yang telah diucapkan oleh Panglima Brigade. Saya sebenarnya nak sebut ucapan ini semalam, tapi saya fikir ada banyak benda saya nak sebut semalam. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak kena rasa sebenarnya kenapa perkara ini perlu kita faham dengan kacamata yang menyeluruh. Kerana apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka akan menyerang, menghentam umat Islam ini secara hebat, sudah semakin dekat. Sebenarnya apa yang telah mereka rancang, kita tengok hari ini, bagaimana yang digambarkan pada 21 September tahun 2023, bulan lepas. Ini Oktober kan, bulan lepas, 21 September, Putera Mahkota Muhammad bin Salman telah menegaskan dalam ucapan dia bahawa usaha-usaha untuk mengiktiraf Israel, menjadikan Israel sebagai sekutu Saudi, sudah semakin hampir. Nampak? Jadi Allah izin, dia diisyaharkan sudah semakin hampir, dan dijangka bulan Oktober ni dia akan isyaharkan kita akan menjadi sekutu Israel. Maknanya Mekah, Madinah, penjaga haramain, penjaga dua tanah haram. Dua tanah haram ni akan bersekutu dengan Israel. Jadi dia telah menyatakan bahawa dia akan bersama-sama dengan Amerika, Joe Biden, dan dia akan bersama-sama dengan Netanyahu untuk melakukan normalisasi dalam masa yang terdekat. Dan ini lebih bahaya daripada apa yang kita sebut tadi. Lebih bahaya lagi. Kenapa? Kerana normalisasi yang telah pun dilakukan oleh UAE, United Arab Emirates, United Arab Bersatu, begitu juga oleh Bahrain, begitu juga oleh Morocco, Sudan, dan juga yang lain-lain dalam proses nak kita kata nak mengikuti ni. Maka sekiranya Saudi Arabia mengisytiharkan mereka bersekutu dengan Israel, maka dengan arti kata lain, maka akan terbenalah selepas itu apa yang digambarkan sebagai Israel Kubra, Israel Raya. Bila dia bersatu, akan terbina Israel Raya. Kita nampak ini perancangan mereka ni. Saya bukan sebut ramalan, tak. Ni diorang dah sebut dah pun. Dah sebut dalam berita dah pun. Jadi bila dia bersatu, maka Neom City yang sedang dibina oleh Saudi itu akan bergabung sampailah ke Palestin, sampailah ke Masjid Al-Aqsa, sehingga akhirnya seluruh jazirah Arab, semenanjung Arab itu akan dipunyai oleh Israel, akan menjadi Israel Raya. Jadi apakah signifikan 21 hari sebelum ni mereka menyambut hari Sukkot itu? Hari agama Yahudi Sukkot mereka menyambut di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Apa signifikan dia? Selepas mereka menyambut itu, menyambut hari Sukkot, hari agama Yahudi di dalam Masjid Al-Aqsa, maka pada masa itu mereka akan menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai Haikal Sulaiman, iaitu sebagai rumah ibadah antara bangsa. Rumah ibadah antara bangsa yang akan dikontrol, dikuasai oleh one world religion, iaitu satu pergabungan agama-agama yang telah pun mereka asaskan, yang telah pun mereka isytiharkan di UAE. Jadi kita lihat hari ini
Jadi apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya dia bukannya kebetulan, tapi memang mereka rancang. Mereka buat 21 hari beribadah, mencemarkan keberkatan, barakahnya Masjid Al-Aqsa tadi. 21 hari mereka mencabul kehormatan Masjid Al-Aqsa tadi dengan alasan inilah agama Abraham, agama Nabi Ibrahim juga. Maka selepas itu Masjid Al-Aqsa akan disiarkan sebagai tempat ibadah antarabangsa. Sebenarnya agama lain pun boleh sembahyang kat situ, agama lain pun boleh beribadah kat situ. Kemudian selepas itu mereka akan buat Haikal Sulaiman. Dan bila mereka buat Haikal Sulaiman pada masa yang sama, bila Saudi Arabia bersekutu dengan Israel di bawah kelaluan Amerika, maka Neom City yang sedang dibuat oleh Muhammad bin Salman akan menjadi salah satu jalur untuk merealisasikan apa yang digambarkan sebagai Israeli Kubra. Sebab itulah kita nak gambarkan kat sini, sesungguhnya titik kelemahan umat bukanlah kurangnya kekuatan bersenjata. Maka bolehlah kita menghancurkan Yahudi tadi dengan roket-roket dan intifadah, tetapi titik kelemahan umat apabila berlakunya perpecahan yang ketara berkenaan perjuangan Al-Aqsa. Apabila Saudi Arabia, UAE, Morocco, Sudan dan lain-lain lagi lah negara-negara Arab lain telah bersatu dan bersekutu dengan Israel, maka pada ketika itulah mereka akan menyatakan bahawa Masjid Al-Aqsa ini sepatutnya janganlah gaduh-gaduh, janganlah kita bersisih-bersisih. Jadikan Masjid Al-Aqsa ni rumah untuk semua orang, ibadah sama-sama, ibadah kat situ. Maka jadilah dia sebagai Haikal Sulaiman, Solomon Temple, ataupun disebut sebagai The Third Temple. Yang temple itu maknanya rumah ibadah antarabangsa. Dan bila menjadi rumah ibadah antarabangsa, maka dia akan binalah Solomon Haikal secara fizikal dalam keadaan semua negara-negara Arab bersama bersekutu, bersekutu. Dan inilah yang sedang mereka lakukan. Sebab itulah apa yang dilakukan oleh mereka menipu negara-negara Arab tadi. Kenapa? Kerana mereka nak menyempurnakan kebersamaan antara negara Arab dengan negara Israel untuk menghapuskan pelbagai sekatan-sekatan untuk memerangi bangsa Arab dengan pelbagai perkara yang bangsa Arab yang mahu mempertahankan Masjid Al-Aqsa, yang mahu mempertahankan Zionis. Sebab tu saya sebut semalam, sebenarnya Israel ini adalah merupakan kubu kepada tentera Dajjal. Dia akan jadi kubu, dia akan jadi satu tempat ekonomi bermula, tempat pemerintahan dunia bermula. Jadi akan jadi bermula dengan bersatunya Arab ni, negara Arab ni untuk nak bersekutu dengan Israel. Dan apabila perkara itu berlaku, maka normalisasi dengan Israel itu akan menyebabkan orang yang beriman, orang yang ikhlas, orang yang benar, yang berjuang akan dikatakan sebagai sesat. Dan inilah yang akan berlaku, bagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan memerangi jazirah Arab. Jadi Nabi kita apa? Akan berlaku satu ketika kamu akan perang jazirah Arab. Kamu akan perang orang Arab. Orang Arab yang macam mana? Orang Arab yang bersekutu dengan Israel. Orang Arab yang bersekutu dengan Israel. Orang Arab yang bersama dengan Israel, yang bersama dengan Dajjal. Kamu akan memerangi jazirah Arab sehingga Allah menangkan kamu. Allah janji menang. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga Allah menangkan kamu. Dan kemudian kamu akan lawan Persia pula. Siapa Persia ni? Iran, Syiah. Kamu akan lawan dengan Syiah pula. Lawan dengan Syiah, kan? Sebab apa? Syiah ni nampak macam seolah dia nak bersama dengan Hamas, bersama dengan orang Palestin, bersama dengan Sunni, sedangkan akidah dia menyatakan bahawa sekiranya kamu boleh menyesatkan Ahlus Sunnah itu, kamu akan masuk syurga. Adalah cerita-cerita, saya tak naklah cerita benda-benda itu, sebab nanti jadi konflik pula. Kita sebut kat sini, selepas tu kamu akan
berperang dengan siapa dia? Persia, Iran. Dan kamu akan menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian selepas itu kamu akan memerangi Rom. Kamu akan memerangi Rom dan Allah akan menangkan. Dan apabila kamu nak menang, lepas Rom tadi Dajjal keluar, kamu akan perang Dajjal. Dan Allah akan menangkan kamu juga ke atas Dajjal. Jadi ini perkara yang kita nampak dia punya perjalanan tu. Tetapi untuk sampai ke situ, hari ini takut nak sebut saya ni bersama dengan Hamas. Takut nak sebut saya ni bersama. Sebab apa? Mereka dah rancang dah. Sebab tu orang hari ni semua pakat-pakat cari Imam Mahdi. Siapa nak jumpa I am ni Imam Mahdi. Kan? Begini. Tapi kalau kita tidak ada akidah yang bersih, tidak ada kefahaman yang bersih, tidak ada akhlak ibadah yang bersih, kita tidak ada kekuatan pegangan, maka kita tidak akan bersama dengan perjuangan yang sebenar. Kita tak boleh nak bersama. Kita akan menentang, melawan pula. Ini yang berlaku, ini yang bakal berlaku. Ramai manusia akan jadi penakut dan pengecut. Ramai manusia yang akan bersama dengan arus. Ini yang kita bimbang. Jadi sebab itulah nak sebut kat sini, kan, perkara ini telah pun diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku pada hari ini bukan satu kesilapan. Ini bukan satu ini sini orang Palestin lawan Israel aja. Ini Israel lawan Palestin je ni. Ini cerita Hamas lawan Israel aja. Israel nak serang Hamas. Tak. Yang dibunuh bukan Hamas, dibunuh rakyat. Sepatutnya kepimpinan dunia pada hari ini, termasuklah negara kita Malaysia, termasuklah Indonesia, termasuklah semua yang lain, sepatutnya bersama-sama menentang Israel. Engkau nak lawan Hamas, yang kau pergi bunuh rakyat pasal apa? Engkau nak lawan Hamas, yang kau pergi letupkan hospital, engkau letupkan masjid, engkau letupkan sekolah, engkau letupkan rumah-rumah perumahan, pasal apa? Nampaklah gangsternya, jahatnya dia. Nampaklah binatangnya dia. Kan, jadi sepatutnya pemimpin dunia mengambil kesempatan pada hari ini. Tak betul ni Israel ni. Tak betul ni, kita kena kepung Israel. Supaya Israel perlu ditangkap. Genocide, membunuh secara beramai-ramai. Itu semua adalah undang-undang antarabangsa. Kalau kita nak ikut undang-undang antarabangsa lah. Undang antarabangsa tak membenarkan kita membunuh sewenang-wenangnya. Kalau betul lah dia kata Hamas ni bunuh rakyat dia, satu, berapa kerat yang dibunuh, itu pun yang dibunuh tu sebenarnya yang bila terlibat dengan pertempuran, dipanggil collateral damage. Bila dah bertembung dengan askar dan polis, tembak-menembak, ada yang meninggal kat situ. Ada ke tengok orang Hamas masuk dalam rumah orang rakyat, tembak, tangkap, bunuh? Ada ke? Tak ada. Tangkap, bunuh apa semua dalam sembelih ke apa, tak ada. Sebab jihad bukan pencerobohan. Dalam Islam, jihad bukan pencerobohan. Jihad ialah merupakan satu perlindungan, bukan pencerobohan. Jadi nak sebut kat sini, kan, sebenarnya inilah masa terbaik untuk satu dunia, daripada politiknya sampai kepada NGO-nya, sampai kepada masyarakat, untuk sama-sama menolak kepimpinan Israel yang ada pada hari ini. Mereka telah menganiaya, menzalimi Palestin di Gaza. 16 tahun dikepung, 16 tahun dinafikan hak-hak untuk hidup. Bukan hak-hak untuk apa? Untuk hidup, makan, minum, air dan sebagainya. Dan hak untuk hidup dinafikan 16 tahun. Dan di seluruh Palestin, bagaimana mereka merampas tanah, merompak harta-harta, merompak ladang, merompak hasil, membunuh, memperkosa dan sebagainya. 75 tahun tanpa ada seorang pun daripada bangsa Yahudi ini, bangsa Zionis Yahudi ini, Israel ini, yang didakwa. Seorang pun tak ada pernah didakwa. Malah negaranya sendiri, Israel, bila dia nak kalah, dia akan minta perjanjian. Bila dia kalah, minta perjanjian. Perjanjian Oslo, perjanjian, macam-macam perjanjian. Tapi satu pun perjanjian yang dia tidak ikut. Dia kata dia akan jaga hak-hak Palestin dalam perjanjian Oslo 1993. Kan? Tanah Palestin dirampas sampai sekarang. Rumah Palestin dirampas. Ladang Palestin dimusnahkan.
Harta-harta mereka semua dirosakkan. Mana yang kata perjanjian Oslo tu? Tak ada satu pun yang dia tepat janji. Sepatutnya satu dunia condemn Israel. Sepatutnya. Inilah masanya. Kita kena mendesak kepimpinan negara kita masing-masing supaya condemn Israel. Bukan tengok rakyat Israel yang mati, polis Israel mati, yang telah pun menganiaya, menzalimi, merampas, menjajah, merosakkan kehidupan orang-orang Palestin yang ada di sana, sahabat-sahabat kita. Ini kita kena fikir macam tu. Sebab itulah Al-Haq, dia akan menang. Ya, sebab tu pada hari ini sebenarnya kita nak kena melihat dengan kacamata yang sebenar. Bukan hanya sekadar kacamata dengan basirah mukmin memang nampak dah, tapi dengan kacamata akal orang bukan Islam, nak tunjuk bahawa sebenarnya inilah masanya Israel yang jahat itu dihancurkan. Resolusi 181, resolusi 322, resolusi 388, banyak resolusi United Nations, tak pernah dia orang ikut. Padahal tu resolusi United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang dia sendiri kata kita nak mendukung, yang Malaysia pun nak mendukung. Tapi bila nak sebut tentang keadilan, nak sebut tentang bagaimana kita kena menghidupkan hak-hak untuk hidup rakyat Palestin secara adil, secara yang benar, mereka melanggar, melampaui batas. Tak ada seorang pemimpin-pemimpin dunia yang benar-benar membangkang. Paling kuat pun cakap aja. Macam mana Tun Mahathir dulu, paling kuat cakap. Kurang-kurang cakap lah. Anwar Ibrahim tak dengar lagi. Paling kurang cakap, tapi tak cukup cakap. Sekarang bukan masa cakap. Cakap ni macam orang tak ada apa-apa lah. Cakap monyet pun boleh cakap. Monyet pun boleh cakap. Jadi nak sebut kat sini, inilah masanya. Sebab itulah saya sebut tadi, bagaimana mereka telah mengkhianati perjuangan-perjuangan yang ada 50 tahun yang lepas. Contohnya perjuangan yang telah dibawa oleh orang-orang yang beriman dalam peperangan Yom Kippur, peperangan antara Arab dan Israel yang berlaku pada tahun 1973, di mana orang-orang beriman ini telah menyerang secara mendadak macam mana hari ini. Kemudian daripada serangan itu mereka berjaya menghalau tentera-tentera Zionis, menghalau tentera Amerika, habis berlari mereka. Tapi bila dah menang, bila Islam nak menang, tiba-tiba Anwar Sadat mewakili Mesir, mewakili negara-negara Arab, tiba-tiba buat perjanjian pula. Dan perjanjian itu sebenarnya menipu perjuangan. Yang sepatutnya dah menang lah, sepatutnya tiba-tiba janji pula. Dan perjanjian itu maknanya mengiktiraf Israel. Perjanjian itu maknanya mengiktiraf Israel. Jadi sekarang ni insya-Allah saya ingat kita akan sambung besok. InsyaAllah saya akan cuba sambung besok. Saya akan bincangkan tentang apa yang kita nak kena buat ni. Cita-cita yang besar dan jihad fi sabilillah. Saya akan cerita besok lah insya-Allah. Dan apa yang kita kena buat, dan jalan-jalan yang ada untuk kita sama-sama kita dah faham. Jadi pada hari ini sekurang-kurang saya nak minta tuan-tuan perempuan, saudara-saudara sekalian, sahabat dan sahabiah sekalian, kita faham bahawa sesungguhnya mangsa bukannya Yahudi, mangsa bukan Israel, mangsa bukannya orang yang menjajah, yang merampas, orang yang menjadi kepala kejahatan tadi. Mangsa ialah orang Palestin, sahabat kita. Dan yang lebih hebat lagi, mangsa ni sebenarnya umat Islam sendiri. Kerana Al-Aqsa sedang digoncang sekarang ni. Sebenarnya hakikat peperangan ini ialah peperangan menyelamatkan Al-Aqsa daripada ditukar menjadi rumah ibadah antarabangsa. Itu hakikatnya. Mereka mahu menukar menjadi Haikal Sulaiman. Mereka mahu menukar menjadi Solomon Temple ataupun the Third Temple. Itu mereka. Jadi apa yang berlaku hari ini sebenarnya ke arah menghalang itu daripada berlaku. Dan di sinilah disebut oleh Panglima Brigade Al-Qassam tadi, Muhammad Ad-Daif, dia kata apa? Kami telah memberi amaran jangan mencemarkan Masjid Al-Aqsa. Maknanya dia keluar sebab Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka bukan nak sampai setakat di sepadan Gaza, mereka nak pergi sampai ke West Bank. Mereka nak pergi sampai ke Jerusalem. Kita kena banyak doa ni.
Kita kena banyak doa ni. Sebab Allah SWT akan memberikan pertolongan. Dan sekarang inilah masanya. Kan, kita tahu bahawa 2024 cukup 100 tahun 1924. 2024 juga cukup 76 tahun Hijriah. Maknanya digambarkan dalam kitab Talmud, kan, negara Yahudi ini akan bertahan selama 76 tahun. Ini dalam kitab, minta maaf, kitab Taurah. 76 tahun Hijriah. 1948 campur 76 tahun Hijriah, tahun ikut bulan. Ini daripada kitab Taurah. Ini daripada seorang Syekh Muhammad Ahmad Al-Rashid telah menyatakan dalam kajian dia. Jadi kata 76 tahun ni adalah tahun Hijriah yang digambarkan oleh Taurah sendiri, orang Yahudi sendiri. Kalau ada negara Yahudi itu ditahan 76 tahun. 1948 campur dengan 76 tahun, kurang lebih lah. Makin lebih kurang 2024, kurang lebih lah. Nak sebut kat sini kan, bagaimana kan 2024 ni kemungkinan satu yang besar akan berlaku. Dan kemungkinan satu yang besar berlaku bermula dengan apa yang berlaku pada hari ini, pada hari Sabtu yang lepas. Dan kita berdoalah, apa pun yang berlaku yang Allah izin, kan, apa pun yang Allah takdirkan yang berlaku, kita doa, kita minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah, Al-Mahdiyin. Kita minta pada Allah, jangan sampai kita ketinggalan. Sebab kita bimbang dengan tipu daya mereka, dengan tipu daya Dajjal, dengan hati kita yang banyak kelemahan, dosa kita yang banyak, akal kita, kefahaman kita yang bercampur-campur. Hari ni fikrah kita macam-macam ni, bercampur-campur ni. Kepahaman kita ni macam bercampur-campur. Ada yang campur-campur Islam, campur liberal, Islam campur sekular, campur-campur macam-macam ni. Ada yang Islam tradisional aja, ada yang Islam tunggu karamah turun aja, tunggu menang aja, malaikat turun je. Ada orang tunggu malaikat turun aja. Ada nak tunggu Imam Mahdi aja. Kita bukan nak tunggu Imam Mahdi, kita kena mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan kebangkitan Al-Mahdiyin. Jadi kita doa, kalau Allah izin dah berlaku sesuatu yang besar dalam masa terdekat, kita minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan Al-Mahdiyin, golongan mereka yang mendapat hidayah. Jadi Al-Mahdiyin ni mereka yang mendapat hidayah. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah kalau ada kesempatan esok saya akan sambung sikit lagi berkenaan tajuk ini. Dan bagaimana yang saya sebut, insya-Allah esok kita akan bincang sedikit tentang perkara yang kita boleh buat sama-sama dan apa yang boleh dibuat. Dan insya-Allah kita ada cadangan-cadangan, dan mudah-mudahan kita boleh bertemu. Sebab insya-Allah kemungkinan besar hujung minggu ni akan ada satu pertemuan yang saya akan aturkan, satu pertemuan dengan beberapa orang yang berminat, insya-Allah, sama ada di Kuala Lumpur ataupun di Melaka. Kita akan adakan satu pertemuan, dan dalam pertemuan tu insya-Allah kita akan bincangkan beberapa perkara yang dicadangkan oleh pihak antarabangsa, pihak daripada antarabangsa kawan-kawan kita lah, kat Turki, kat mana-mana semua, dan juga daripada negara kita sendiri, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka yang mendapat hidayah Allah. Jadi bagi mereka yang ada masalah internet, insya-Allah doakan supaya rakaman kita ni boleh rakam, dengar semula. Kalau boleh dengar daripada penyampaian semalam, sebab apa yang ada hari ini sambungan daripada semalam. Jadi dengar daripada yang semalam tu, insya-Allah mudah-mudahan kita faham. Sebab ini adalah perkara yang penting. Sebab ini adalah sepertinya titik tolak, titik bermula, titik berpusingnya fasa baru kepada tajdid akhir zaman. Jadi ini seperti ini fasa baru ni. Sebab Nabi kata apa? Kan, afdal jihad kan ar-ribat, dan afdal ribat fi asqalan. Jadi Nabi gambarkan ribat yang terbaik dan jihad yang terbaik ada di Asqalan. Jadi kita kena melihat pergerakan di sana supaya kita dapat membaca bagaimana cara kita nak bersama-sama berinteraksi, dan insya-Allah mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah, yang berjuang dan akhirnya bersama-sama dengan redha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa'atik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitna ala syahadi fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Rabb, Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sampaikan pada kawan-kawan lain, kalau boleh bangun malam minta tolong doa untuk sahabat-sahabat kita di sana, mereka dalam keadaan susah yang amat sangat, dalam keadaan payah. Mohon supaya mereka diberikan kekuatan untuk sentiasa sabar, sentiasa redha, dan mudah-mudahan mereka masuk dalam golongan yang syuhada di sana insya-Allah, kerana berhadapan dengan serangan-serangan hebat daripada musuh Allah, musuh Islam, Zionis Israel. InsyaAllah kita banyakkan doa untuk mereka. InsyaAllah doa tu akan patah balik ke kita. Jadi kita doalah. Senjata tu adalah doa. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.